Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ini kita akan belajar mengenai decentralized finance ataupun DeFi daripada blockchain 4.0 lah. Okey. So, perkara pertama yang kita kena tahu DeFi ni dia menggunakan wallet, personal wallet yang bukan bawah exchange. So, safety dia lebih sebab wallet itu wallet kita dan untuk breaching kalau maksudnya kalau Binance apa ni macam Binance apa ni macam Binance Bittrex semua itu adalah exchange kan. So kalau dia orang punya tu drop, kita masih ada kalau kita guna dia punya wallet yang smart chain ni dia lebih selamat sebab kita punya private key kita pegang. Berbeza kalau kita guna Binance biasa yang dengan websitenya yang bawa exchange, private key adalah di bawah Binance tu sendirilah. Okay, so kita nak buka dulu Binance punya Binance Smart Chain Binance Smart Chain. So ada dua cara kalau kita nak, sama ada mula-mula kita Google sahaja Binance Smart Chain. Nampak kot aku tulis kan? Apa ni extension. Ni kalau kita guna apa ni? Kita guna Chrome. Kalau kita guna Chrome, kita guna yang ni lah. Okey, extension untuk Binance. Okey, so kita boleh ambil yang ni ataupun kita boleh pergi buka apa ni Chrome punya extension, kita cari kat sana pun boleh. So either one boleh. Kalau kita pergi kat Chrome Web Store, kita type Binance Chain Wallet pun boleh, ataupun kita type saja Binance Smart Chain extension pun boleh. Either one boleh pakai, tak ada masalah. So yang ini aku punya ni kosong lagi, aku tak tambah lagi extension. So aku tunjuk macam mana nak apa ni? Kita nak buat dia punya nak add dalam kita punya Chrome lah. Okey. So kita add to Chrome. Rasanya tahu kot macam mana nak tambah extension dekat Google Chrome. Ke ada yang tak tahu tak? Okey, bila dah ada kat atas ni, kita boleh klik kat atas ni, dah ada dah Binance Chain Wallet ni. Kita boleh buka. Okey. So kalau kita mula-mula buat, okey, ini adalah layout untuk mula-mula kalau kita nak create wallet lah. Kalau kita dah ada seed key, kita nak buat, kita boleh guna existing wallet. Kalau kita nak buat baru, kita boleh create new lah. So yang ini aku buat create new dulu sebab untuk pembelajaran. Yang ini yang kosong lah. Nanti aku tunjuk yang ada isi. Kena verify juga ke? Tak perlu, tak perlu, tak perlu. Yang ini ialah wallet yang dia macam Coinomi. Dia punya style macam Macam Coinomi. 2FA apa? Tak payah, Tak tak ada? payah, no need. Sebab ini dia macam tu macam Coinomi. Oh, ekonomi. So Coinomi kan tak perlu waktu FA semua. Cuma kita kena jaga seed key, jangan sampai orang ambil lah. 256 number tu. Okay, so kita sama ada kalau nak pakai Google pun boleh, tapi aku tak sarankan. Kita ambil guna generate seed key phrase lah. Kita generate seed key phrase ni. Okay, nampak kot ke kurang jelas? Nampak Okay, kita generate seed key. Okay, lepas tu masukkan password. So you can put any password you like, tak ada masalah. Asalkan password tu strong lah. Dia kena ada apa ni? Dia kena ada satu huruf besar, huruf kecil dengan nombor dan simbol lah, simbol. Okay, so kita ambil test. Okay, contoh lah ni, contoh test 1, 2, 3 dengan gambar simbol duit. Okay, ni password dia. Contoh ni, contoh. Okay, so create. Okay, ni dia punya private key. Yang ni kalau boleh simpan lah kat dalam korang punya mana-mana. Tak kisahlah kalau korang ada nak notepad ke, nak simpan dalam Google Drive ke apa, terpulang. Yang penting jangan sampai dekat kita panggil scammer ambil lah. Yang ini kena simpan klik copy ni, simpanlah kat mana-mana kita nak.
Okey. So kita dah ada BNB punya ni sebab ni bawah Binance Smart Chain. Okey, Binance Smart Chain ni dia guna protokol BEP20. Kalau yang lama dia pakai BEP2. So kalau kita nak send, kalau contoh kalau kita ada daripada Binance coin nak hantar ke sini, pastikan dia BEP20 punya coin. Okey, so ini kita punya ni lah, macam kita kalau kita nak send, kalau kita nak receive, kita tekan receive ni. Okey, ambil QR code, copy yang ini, yang atas ni OX ni, yang ini OX ni dia BEP20 punya style. Okey, lepas tu send dekat sini lah kalau kita nak send coin. Selain daripada BNB, kita boleh tambah juga coin apa yang kita nak. Kita tekan tambah dekat bawah tu. Okey, ada banyak lagi coin dekat sini, kita boleh tambah. Okey. So boleh carilah macam-macam coin ada. Okey, termasuk BTC sekali. BTC aku tak sure ada tak. BTCB, Binance BTC token. Tapi boleh kalau nak gunakan yang selain daripada ni, kita boleh guna SafePol juga. Untuk kalau pakai phone, kita boleh guna SafePol. Copy seed key tadi, kita masuk dekat SafePol, pakai PC, nanti aku tunjuk lah. Kau pakai phone macam mana kita nak dapatkan dia punya ni wallet. Okey, itu satu cara untuk dapatkan Binance Chain Wallet ni. Okey, Binance Chain Wallet ni, ini wallet peribadi kita. So berhati-hati kalau ada orang hack kita punya PC, kalau dia dapat password kita yang kita share mula-mula tu, dia boleh akses masuk kita punya wallet lah. So kena berhati-hati sikit bab tu. Okey, so itu yang pertama. So kena create wallet dulu. Sebab wallet ini akan kita linkkan dengan kita punya DeFi nanti. Okey, so aku tutup yang ni dulu sebab aku dah ada sorry. Okey, so ini wallet akulah yang ada isi. Okey, ni Binance aku yang dah ada coin dalam ni lah. Okey, so macam mana aku masukkan coin dalam ni? Aku beli coin ni melalui P2P Binance. Okey, tapi aku beli USDT iaitu. Aku beli USDT, aku masukkan USDT dalam ni. Lepas tu baru aku tukar jadi BNB. So paling penting dalam kalau kita nak buat DeFi gunakan BSC ni, kita kena ada BNB sebab dia gunakan BNB tu sebagai fee dengan gas dia. Sebab BEP20 adalah Ethereum punya smart contract. BEP20 untuk ni ialah guna Ethereum punya smart contract. So dia punya orang kata fee dia lebih murah lah kalau nak membandingkan, dan dia punya laju. Kalau aku masukkan daripada Binance biasa, hantar ke Binance Chain aku, tak sampai 10 minit siap. Depend on network jugalah. Biasa depend on network juga. Kalau network congested tu agak lama jugalah. Okay, so itu yang pertama lah untuk kita kenal. So sekarang ni untuk DeFi. Okay, DeFi ni maksudnya dia ada satu website di mana dia boleh tolong kita untuk generate income dengan gunakan apa yang ada duit yang dalam kita punya wallet tadi lah. So ada dua yang aku belajar daripada siapa ni, Dr. Ihsan. Kau kenal kot, Syuk? Tak ingat lah bang. Ada yang dalam army aku tu, dalam CB army aku, Dr. Ihsan. Ada Cik Kubis. Okey. Macam-macam pernah dengar. Cik Kubis kan. Dia antara yang otai jugalah dalam bahagian ni. Aku pun belajar dengan dia, tapi aku baru belajar pun baru minggu. Aku pernah buat yang dulu aku pernah buat guna okey, selain daripada Smart Chain tadi, Binance Smart Chain tadi, sebelum ni last year aku guna Wave Keeper. Okey, pun boleh juga, sama juga dia punya syarat dia. Kita nak ada pool, tapi dia guna pool untuk Wave lah. So kalau DeFi untuk Wave dia lain pula. So yang ni kita gunakan BSC lah, Binance Smart Chain.
So aku nak kenalkan yang pertama dahulu, iaitu PancakeSwap. Okey. Kalau nak Google, type saja PancakeSwap ni. Kita type Google lah, senang. Aku tunjuk yang aku dah save ni, PancakeSwap. Okey, PancakeSwap ni, exchange PancakeSwap ni adalah one of the DeFi finance punya website lah. Okey. So PancakeSwap ni dia boleh connect dengan kita punya wallet Binance tadi. Okey, PancakeSwap ni dia boleh connect dengan kita punya wallet daripada kita punya Binance Smart Chain tadi. So kita tekan connect atas ni. So kita pilih Binance Chain Wallet. Sebab kita guna Binance Chain Wallet kan. Okay. And then nampak dekat sini kat atas ni dia dah connect dengan kita punya wallet. OXC1 ni, dia dah connection dengan kita punya wallet. So kita punya wallet dah migrate dengan dia punya website. So tak perlu nak buat sign in, tak perlu. Dia akan auto connect dengan kita. Dia akan auto calibrate dengan kita punya wallet lah. Bang, tapi dia boleh bawa keluar duit kita semua ke? Siapa dia? Ni macam PancakeSwap ni. Okey, contoh. Katakan aku ada BNB tadi kan. Ni BNB aku. Okey. So aku nak tukar currency kepada USDT. Okey, USDT kan. Okey. So dekat sini trade ni kita boleh swap. Okey. Kita boleh swap, maksudnya kita boleh tukar BNB kita ni jadi USDT. So kalau kita nak ambil max, so kita boleh dapat kat sini ialah lebih kurang 217 USDT kalau kita ambil full. Dan bila kita tekan swap ni, dia akan automatic connection dengan kita punya wallet dulu, dan kita kena allow dia. So kita ambil contoh, aku ambil contoh 0.01 lah. Satu USDT lebih kurang $1 ke? Ya, bukan lebih kurang. Dia kalau ikutkan $1, tapi kalau ikut chart dia ada turun naik juga. Okey. Dia sepatutnya macam currency version of US dollar kan? Yes, USDT is stable coin untuk US dollar. Dia banyak sekarang ni. Dulu kita kenal USDT only. Sekarang betul, dia ada BUSD. BUSD bawah Binance. Ada USDC. Ada DAI. Banyak dah yang provider yang buat yang patch yang maksudnya dengan USD. Tapi USDT ni bagus lah sebab dia boleh hantar Poloniex semua. Poloniex semua ada USDT. Boleh katakan semua exchange ada USDT. Betul. Okay, good. So USDT one of the good kalau kita nak simpan paling baik sebab dia nilai dia tak turun, nilai dia turun naik juga. Tapi dia akan back, biasanya dia akan back hampir dengan $1. Dia akan jadi 0.998 ke 9 ataupun more than $1 pun boleh jadi. Dia depend on market juga, tapi owner of the USDT akan cuba fixkan dia punya harga $1 tu lebih sikit ke bawah sikit daripada $1. Dia tak akan kurang sampai 50 sen, tak mungkin. USD tu tak MC lah. Tak MC lah senang cerita. Sebab dia patch dengan $1. Okey. So kalau kita tekan ni, kalau aku katakan sekarang ni aku ambil 0.01 Binance ni. Kalau aku tekan swap. Okey. So aku nak swap BNB 0.01 jadikan 6 USD. So bila aku tekan confirm swap, okey, dia akan keluar yang Binance Chain ni, kita kena klik Allah, confirm. panjangnya. Maksudnya dia ada connection dengan ni, kita kena confirmkan dia. Selagi kita tak confirm dia, yang ini tak akan jalan. So PancakeSwap dia tak boleh sewenang-wenangnya guna kita punya wallet untuk ambil duit kita lah. Senang cerita. Okay, faham sakat ni? Faham cikgu. Faham Okay, so kalau kita tak nak, kita reject saja. So dia akan cancel. So kita bismillah, dia fail lah. Sebab dia tak bagi kebenaran untuk kita tukarkan USD ni jadi USDT. Okay, so apa gunanya kita nak tukar benda-benda macam ni? Okay, so dekat PancakeSwap ni, selain daripada kita nak swap duit, nak tukar duit,
Okey. Kalau dulu mungkin limited lah. Sekarang ni dah banyak yang macam PancakeSwap ni yang kita panggil DeFi ni dah banyak website dia. Ada macam-macam jenis. So PancakeSwap antara yang orang kata tekan satu benda baru nampak. Okey. So exchange, okey. First kali kita nak kita boleh tengok farm. Dekat bahagian PancakeSwap ni ada kata aja. Belah kiri. Belah kiri. Sekejap. Aku back balik. Internet aku perlahan. Okey, kalau kita tengok dekat sebelah kiri ni. Alah. Ni loading. Okey, so kita nampak sebelah kiri ni ada macam-macam jenis kan. Ada exchange, ada liquidity, we want all punya liquidity, farm, pool. So untuk LP migration ni, ini adalah untuk kita guna kat farm dengan pool nanti. Okey. So kita tengok di untuk bahagian farm. Apa dia farm? Farm dengan pool sebenarnya lebih kurang sama. Cuma dalam farm ni kadang-kadang apa yang ada dekat dalam farm dia tak sama ada dalam pool. Okey. Internet berpusing-pusing. Okey. Ni adalah dalam farm punya page lah. Dah farm punya page. So, sekejap. Dia punya ni lambat pula naik. Internet. So, dekat sini sebenarnya dia akan nampak berapa earning yang kita boleh earn. Berapa yearly punya kita panggilkan persen yearly. Lepas tu ada multiplier atau tidak, liquidity dia berapa. Tapi masalah sekarang ni tak keluar. Internet aku tak tahu kenapa. Okey, tapi sepatutnya akan keluar dekat sini lah dia punya ni. So kalau korang boleh tengok dekat internet korang akan nampak jugalah benda-benda macam ni. Okey, tapi kat sini masalahnya tak keluar sebab aku tak tahu, mungkin internet aku agak slow. Okey, ini adalah untuk farm. Yang ini adalah salah satu cara untuk kita multiply atau tambah kita punya ni. Ini adalah pairing dia. Macam ni kan, BUSD dengan BNB. Okey, PNT, PBTC. Okey, so ini adalah pairing dia. Okey. Kat sini tak banyak sangat. Okey. Aku tak sarankan korang yang kalau dah nak cari apa ni, coin-coin yang tak famous, sebab masalahnya takut dia punya tu harga turun naik terlampau cepat, siap-siap boleh rugi. So PancakeSwap ni aku tak sarankan sangat. Kalau PancakeSwap kalau paling sedap, okey, kalau paling sedap lah kalau kita pergi kat bahagian pool ni, bahagian pool. Oh, kenapa internet aku turun ni? Okey. Dah habis kuota lah tu. Aku pakai Unify tu 100 meg. Okay. Tiap pakai LAN lagi. Jangan download torrent lah. Tiap pakai LAN, lepas tu pakai Capsik punya wayar lagi tau. Internet slow pakai Capsik teruk lah. Resistance tinggi. 100 okey lah pakai Capsik. Lain lah aku pakai 30. Dia nak laju pakai internet, pakai yang elektrik punya bang. Yang Elektrik. cucuk kat plug tu. Oh. Sekejap Tukar hello lah cikgu, tukar hello. Hello Lepak Starbucks juga, lepak Starbucks. Lepas tu. Baru macam jutawan kripto. Okey, kat sini aku tak nampak juga dia punya APR dia. Okey, tapi kat sini ada auto cake, manual cake dengan ni. Yang ini pun kita boleh staking jugalah. Dia akan kira macam pool juga. Okey. Tapi masalahnya tak tunjuk dia punya APY dia berapa. Yearly punya persen dia. Okey. So ini adalah PancakeSwap Ini PancakeSwap. Tapi aku tak guna PancakeSwap sebab aku lebih gemar pakai lagi satu, iaitu Value DeFi.
Okay, dia punya ni BSC valuedefy.io. This one. Okay, dia punya website bsc.valuedefy.io. Okay, ini yang aku banyak guna dari berbanding aku pakai PancakeSwap tadi. Sebab kat sini lebih banyak lah. Okay, dia ada juga WeSwap. Okay, so kita pergi one by one. WeSwap ni sama juga macam yang Pancake tadi. Kita nak boleh tukar. Kalau kita ada BNB, nak tukar ke coin apa, tapi kita kena buat connection dengan wallet kita dululah. So kita tekan pada connect wallet ni, kita ambil macam aku tadi dah masuk ke apa ni, Binance. So sekarang ni okey. Okey, dah masuk dah. So sama juga, katakan kita ambil USDT tadi. Okey, kalau USDT dia dapat 224. Okey. So kita tengok balik dekat kita punya PancakeSwap ni tadi. Kadang-kadang okey, swap dia ada harga yang berbeza PancakeSwap dengan ValueDeFi ni, dia punya harga kadang-kadang berbeza sedikit. Sekejap, bila kita tukar daripada let's say BNB ke USDT, yang USDT yang kita tukar tu akan masuk wallet kita lah? Ya, akan masuk ke wallet kita. Oh, yang swap ni maksudnya kita nak tukar coin kepada coin lain je. Itu Yes. So sekarang ni katakan 217. Kalau ValueDeFi 224. Which one kalau kita nak guna yang mana? Kalau kau lah 224 bang. confirm kita ambil 224. So kalau sebelum kita nak swap, kita tengok dulu which one is better. Okey, tapi ini estimationnya, ini estimate, yang ini pun estimate juga. Tetapi biasanya estimate dia tak lari, sikit je lari dia. So better sebelum kita nak swap, kita pilih yang swap yang bagus dululah. Selain daripada dua ni ada lagi yang lain. Tapi aku tak pernah ini guna. dah masuk gas price ke belum ni? Dah masuk gas ke apa belum ni? Tak ada gas. Dia gas dia akan ambil daripada kita punya BNB nanti. Tapi tak tahu berapa lah. Ada dia tulis sekejap. Kita ambil 0.01. Okey, aku tekan swap. Okey, dia akan mendapat yang ni. So, okey. Ni okey, gas ni ada network fee lah, network fee. Network fee dia ni berapa dolar lah. Okay. So kena check jugalah berapa dolar dia. So sebenarnya agak mahal juga. Nak kata murah sangat tak juga. Boleh tahan lah. Boleh tahan lah, tapi tak adalah sampai rugi sangat kan. Tapi kena, at least kena ada BNB dalam tu untuk network fee dengan gas limit. Gas price, gas dia kena ada. Kena ada. So tak boleh tinggalkan kosong lah BNB, sebab dia guna BNB ditarik dari BNB tu. So yang ini adalah kita punya wallet lah. Okay. So itu yang pertama, swap tu. So sebelum kita nak swap, kita kena tengok dulu which harga yang paling ideal untuk kita ambil lah. Okay. Kalau PancakeSwap ni untuk ValueDeFi, yang ini PancakeSwap ni dia swap di antara coin stable coin. Aku tak ada USDT. So tengok dia punya ni semuanya ini adalah semuanya kita panggil stable coin. DAI, USDT, BUSD. So ini adalah kata apa ni, yang stable coin, satu coin di mana kita yang sama dengan USD. Aku nak tunjuk pun tak boleh sebab aku tak ada USDT. Sekejap lah, tukar je lah USDT sekejap lah tu. Refresh balik. satu token, kita ambil USDT. Okey, kita swapkan USDT dengan BNB. Swap.
Okay, close. Okay, bila kita dah swap, dia akan naik balance kat sini sepatutnya. Tekan swap balik. Okay, dah nampak balance dia dah naik kan. So USDT aku dah ada $6. Kita dah ambil tadi kan 0.01 USD ni. So kita boleh pergi kat pack swap ni. Okay, contoh kalau aku nak USDC, so kalau 6.41 USDT aku akan dapat 0.419 USDC. Kalau DAI nampak 13. Okay, BUSD ni Binance punya coin Binance punya USD Tether. Maksudnya Tether pula lah, USD yang pegang dengan USD lah. So kita dapat 6.422. So dia tak lari jauh sangat. So kalau kita nak swap antara coin ni boleh macam ni lah. Okay, ni pun kira swap juga, cuma swap antara coin, stable coin antara stable coin. Stable coin kita kena faham, stable coin ni adalah yang pegang harga USD. Satu USD sama dengan satu coin. Macam tu, dia pegang sama dia punya harga. Okay, so kat sini boleh faham Faham bang. Faham Sorry faham cikgu. Alright, so kita nak pergi pula kepada WeStake. WeStake tak perlu nak sangat. Okay, dia ada juga farm. Dia ada farm juga dalam Value DeFi. So ini adalah farm dia. Dan dia kena ada liquidity. So contoh still BUSD ni, kita kena ada still dengan BUSD, barulah kita boleh guna farm dia. So dalam wallet kita mesti ada still dengan ada BUSD. Dan dia punya pengiraan dia tulis ni 70% still, 30% BUSD. Okey, kalau contoh kita ambil BUSD dengan BNB ni, 50% kita kena ada BUSD, 50% kita kena ada BNB. Okey, contohnya ni USDT dengan BUSD ni, ini adalah stablecoin dengan stablecoin. Okey, so dia punya approximately yang for 1 year lebih kurang 50%. Dia punya keuntungan setahun tu lebih kurang 50%. Anggaran dan dia boleh fluctuate, setiap hari dia boleh bertukar. Dia tak fix, every day dia tak fix. Mungkin turun sikit, boleh naik sikit. Dan dia memang tak kekal, 50% ni tak kekal. Okay, so kalau kita guna yang ni, kita perlu stake dia. Kita kena add liquid, kena letak liquid dulu, kena ada USDT dengan BUSD baru boleh guna. So kita kena ada dua coin ni baru kita boleh gunalah maksudnya. Okay, dia liquid ni bermaksud dia nak gabungkan USDT tadi dengan BUSD, dia gabungkan baru kita boleh guna. Dia jadi coin baru sebenarnya. Dia akan masuk jadi buat yang coin baru untuk kita. Okey, sama juga dengan WeSafe. WeSafe ni, kelebihan WeSafe dia ada compounding. Kita tengok sini ada compound. Maksudnya kalau kita pilih coin ni, okey, dan setiap hari dapat je, dia akan tu compound, dia akan masuk balik, simpan balik dalam kita punya ni. So dekat sini kita boleh withdraw, anytime kita boleh withdraw, nak withdraw 25% ke 50% ke 75% ke max ke, habis pun boleh. So kalau kita nak withdraw, kita boleh withdraw, cumanya kalau kita withdraw dia ada fee jugalah. Okey, performance fee ni dia akan ambil 5%. So better siapkan dulu, kalau boleh kumpul dulu banyak-banyak baru kita withdraw lah. Jangan hari-hari nak withdraw kan. Kalau kita masuk 1 juta terus lah ni. So bang, depositor tu maksudnya duit yang kita masukkan lah. Ya, deposit. Mula-mula kita kena deposit dulu duit. Okey. Okey, mestilah nak masukkan dulu duit, barulah kita boleh jalan. Okey, so aku ambil satu. Asyuk, $1,000. Okey, yang ini yang kita deposit ni, inilah yang kita masukkan lah, yang kita dah deposit. Okey, yang ni 72% DAI. Okey, yang ini dia kena ada BUSD dengan DAI kan. Okey, so sekarang ni dia punya ni ialah 50%. Okey, 50% BUSD dengan 50% DAI. Okey, so aku dalam wallet aku kena ada BUSD dengan DAI dulu, baru aku boleh guna dia punya ni. So katakan aku nak
tadi aku ambil pack swap dulu. So aku kena ada BUSD $6. So aku swap dengan BUSD dulu. Jadi aku ini. Kenapalah aku tak tukar BUSD siap-siap tadi kan. Bukan tadi tukar apa USDT USDT. Okay. Okay. Aku tukar ni dulu. USDT aku tadi aku tukar jadi BUSD. Okay, so dekat swap pula aku ambil 0.01 juga. Okay, BNB. Yang ini aku tukar jadi DAI. DAI. Okay. Sorry. Okay, so aku ambil BNB pun aku ambil 0.01 tadi pun aku ambil 0.01 kan. So DAI pun aku ambil 0.01 juga. So aku swapkan dia. So sekarang ni aku dah ada DAI dengan ada BUSD kan. Okay, dah ada DAI. So aku boleh pergi balik dekat WeSave ni tadi. So aku ambil yang BUSD dengan DAI ni. Dia pun 72% juga setahun. Okay, so sekarang ni aku nak depositkan aku punya ni. Tapi sebelum aku deposit, aku kena add liquidity dulu. Sebab aku kena gabungkan BUSD ni dengan DAI ni. Kena satukan dulu, baru boleh deposit. So aku kena tekan add liquidity. Okay, so bila tekan liquidity, dia akan pergi kat mana yang dia boleh liquidkan. Okay, so aku yang ni dia guna app swap. So aku connectkan dengan aku punya Binance Chain. Sama juga. So sekarang ni aku nak pilih sama ada aku nak maxkan yang mana. So kalau aku maxkan yang atas, so yang bawah pun kena max yang sama lah. Which I don't want. Ini 6442, 6440. Aku ada balance aku ada 633. So tak cukup. Aku punya balance 637. Yang ni dia perlukan 64. So tak boleh. So aku kena make yang kat bawah. Baru yang boleh ngam. Sebab yang ni 6442. So dia guna 6390 saja. Yang ni pun yang ni dah max lah, dah habis dah. So kena pastikan cukup dua-dua. Sebab ni 50-50%. Yang 50 BUSD, 50% DAI. Dia akan gabungkan. So bila kita tekan add liquidity ni, dia akan gabungkan BUSD dengan DAI tadi. Okay, lepas tu kita approve. Okay. Yang ini banyak makan duit. Sebab apa? Di dua kali. Mula-mula nak approve dulu. Ada network fee juga. Lepas approve, kita kena tekan supply. Tunggu dia approve sekejap. Okay, dah approve, baru kita tekan supply. So supply dia ialah BUSD dengan DAI ni gabungkan, jadi kita akan confirmkan dia punya supply. Maksudnya better kita install wallet dekat Chrome kan, senang kan? Yes, senang lah. Kalau nak pakai handphone susah lah, aku tak pernah guna handphone. So kita dah liquidkan dia. So kita pergi dekat value DeFi. Okay, tunggu sekejap. Dekat sini akan keluar dia punya, nampak? Dah naik dah 6.3782 yang kita dah gabungkan tadi, BUSD dengan DAI tadi. Okay, so kita boleh depositkan sama ada nak 25% ke 50% ke 75%. Tapi max lah kan, buat apa kita nak susah kan. So kita maxkan dia. Okay, so kita tekan approve. Yang ini kata setiap kali kita buat dia semua pakai gas dengan fee. Network fee. So kalau kita tak nak buat, jangan main-main tekan suka hati lah. Okay. So ni aku guna $6 je kan. Kalau pasal sini dah guna $6. Okay, bila dah kita tekan approve tadi, tekan deposit and stake. Kalau kita deposit saja, kita dah masuk je, kita tak stake. So kita nak deposit and stake supaya benda ni duit ni bertambah.
Okey, so kita deposit dan staking. Okey, tekan deposit and staking. Confirm. Okey, dah tu, lepas tu kena tekan approve share. Confirm juga. Okey, lepas tu stake share 3 kali. Okey, dan so sekarang ni kita tengok dekat bahagian kita punya ni deposit dah kosong. So kalau kita pergi dekat bahagian withdraw, baru nampak kita punya duit dekat bahagian withdraw. So kalau kita nak withdraw, kita kena unstake dengan withdraw. Dia akan pergi patah balik dekat deposit, barulah kita boleh remove liquidity ni. Faham Remove liquidity ni nak pecahkan balik BUSD dengan DAI tadi, dia pecahkan semula. Tadi add liquidity digabungkan. Kalau kita remove liquidity, dia akan pecahkan semula untuk jadikan coin yang berasingan. Okey. The downside untuk kita punya ni, kalau kita tengok dekat kita punya Binance Chain Wallet, dia tak nampak coin yang kita staking sebab dia dah keluarkan daripada kita punya wallet, masuk dekat orang lain punya pool. So duit dalam kita punya wallet ni, maksud sekarang ni, duit dalam ni bukan dalam wallet kita dah. Duit ni dah keluar kan? Dah keluar. Tetapi kita boleh check kita punya portfolio. Untuk check kita punya portfolio, kita boleh pergi dekat satu lagi website. Nama dia Growing5. Okey, growing.fi. Tapi macam ni sekarang ni aku dah connect dengan aku punya ni. Macam mana? Sekejap aku nak tunjuk macam mana nak keluar, aku nak keluarkan dia macam mana. Okey, aku buka yang baru lah. Okay. Yang sebelah wallet ada gear tu bukan tak boleh log out Tak apalah. Aku malah nak mencari. Okey. Kalau kita buka growing.fi ni, mula-mula dia akan prompt yang ni. Sama ada kita masukkan BSC wallet kita ataupun connect dengan wallet. Kalau kita connect dengan wallet, dia ada trust dengan safe wallet je. Dia tak ada ni Binance Chain ni, kalau aku tekan yang ni, Binance Chain aku kosong. So aku gunalah dia punya BSC wallet yang inilah. Sorry. BSC wallet aku yang ini. Yang ni aku copy yang atas ni, copy. Paste kat sini. Aku punya, lepas tu tekan let's go. Okay, so sekarang ni dia connect dengan aku punya apa ni? Wallet BSC aku lah, Binance Smart Chain aku yang tu lagi satu kan. So kita nampak dekat sini dia punya staking lah, ada Safe Cake, Safe USD. Yang ni aku ada 5 portfolio. Cake ialah kalau aku guna coin Cake ni, dia medium risk lah, bagi aku medium risk. Okay, yang high risk aku pakai Steel ni, yang ni high risk. Okay, yang lain semuanya minimum risk. Sebab yang ini BUSD ni adalah stable coin, yang ini pun stable coin, yang ini pun stable coin, yang ini pun stable coin. So keempat-empat ini adalah low punya sebab harga dia tak turun, tak naik sangat. So dia tak ada kerugian sangat pada kita. Tetapi kalau macam Steel ni, harga dia mungkin boleh drop. Walaupun dia punya staking tinggi, tetapi kalau harga drop, kita akan tetap rugi juga. Boleh jadi jatuh rugi lagi.
Okey, sama dengan cake ni juga. Cake ni juga, okey, kalau kita tengok cake punya graph, cake ni baru lagi tahun lepas punya coin. Okey, kalau kita tengok graf dia, dia menaik parabolik lah, naik ke atas. Tapi kemungkinan turun tu tetap ada. Tak adalah, dia akan sentiasa naik. Tetapi at least dia punya graf cantik lah, ada kenaikan. Okey. So sebab tu aku pilih, sebab lagi pun dia ada pancake punya DeFi. So dia lebih selamat. Macam steel tadi, okey, kalau kita tengok steel punya ni, dia dropping. Ni maya punya chart, dia makin turun. Tapi dah stable sikit dekat sini lah. Price dia lebih stable dekat bawah ni. Okey. Dan kemungkinan dia jatuh lagi tu tetap ada. Okey. So sebab tu kata nak pemilihan untuk pool penting untuk kita nak pilih yang mana satu yang lebih baik lah. Kalau macam aku better, kalau macam shoot dulu, kita biasa kalau kita main Masternode dulu lagi haru biru. Dah lah coin baru, makin drop lah rugi hilang tu macam tu je. Betul bang, 0.4 bang kita hilang dulu bang. Ingat tak? Kalau tak kaya dah kita. Zylo bang, 0.4 bang. Okay, so itu adalah pengajaran untuk kita juga lah, Syuk, kan. Tapi at least bagi aku yang ini, DeFi ni, dia ada stable coin punya pair. Stable coin ni, kalau kita tengok tadi, kita ambil BUSD lah. BUSD. Binance USD dengan kita ambil DAI tadi kan, DAI isi DAI Ni sidai bang, jemur tak ada. jemur. Okey, tengok Binance USD. Okey, so graf dia macam ni. Ini adalah stable coin sebab price dia between $1. Dia akan straight line macam ni. Okey, memang ada dump juga, tapi dia akan owner dia akan maintainkan balik harga tu supaya dia tak lari jauh. Okey, sama juga dengan DAI. You kill I die.
Sorry. Aku punya lost connection. Internet down. Okay, bateri aku habis. Lupa nak pasang. Bateri habis. Baru bang, you kill I die. Die betul-betul bang. Die sungguh. Die aku punya ni. Harai sungguh. Okay, so kita tengok kat sini dia punya harga boleh spike sampai satu. Kena share balik bang. Dah kena share balik. Ya. Okay, nampak dah. Okay. So DAI ni harga dia akan stabil macam ni lah. Sebab dia stable coin. Tapi dia turun naik agak tu juga. Hektik jugalah nampak gayanya. Tapi dia akan stablekan juga. Walaupun coin tu macam mana pun dia akan stablekan between $1. Okay. So berbalik semula pada kita punya value DeFi tadi. So kalau kita nak selamat, pilihlah coin yang stable coin macam BUSD ni, BUSDT, USDC, USDT ni, semuanya orang kata coin yang selamat. Okay. At least kalau dia punya turun naik dia pun tak adalah orang kata teruk sangat. Macam tadi pun aku guna pun $6 je, $12 lah. Sebab $6 BUSD, $6 DAI. So aku punya modal dalam $12. So kau nak guna murah ke apa terpulang pada engkau lah. Okay, kalau nak beli USDT ni banyak tempat boleh beli. Kalau nak beli dekat Binance pun boleh. Nak beli dekat siapa ni? Nak beli dekat orang jual pun boleh. Banyak tempat kita beli. Kalau nak beli BTC, nak convertkan pun boleh. Terpulang pada kita. Okay. So dapat So ada soalan tak? Ada bang. Apa itu yang 0.3 kali dekat cake tu BUSD DAI 0. kali satu kali? Yang ini dia panggil multiplier. Okey, apa dia punya dia akan multiply, dia akan multiply kita punya coin tu. Yang tu aku tak sure sangat macam mana dia buat. Dia ada multiplier punya strategi. Cuba abang scroll sampai atas list ni. APY, daily APY tu APY tu yang per year kan? Per year. So daily APY is based on daily satu hari. Okay. So itu dia akan pay out on daily basis ke atau dia akan dia bukan pay out. Kalau kita ambil yang ini, strategi ni, dia compounding terus. Maksudnya kita punya amount akan meningkat lah. Let's say kita masuk RM100. Yeah. So $100. 0.1 mungkin dalam 10 sen kan? Yes. So the next day dia akan jadi $100 10 sen lah. Yes. Okay, faham. Should be like that. Okay, so aku tunjuk aku punya aku ambil gambar. Yang ini yang semalam punya. Okay, so semalam aku dapat dalam 26k. Ini yang semalam punya lah. So hari ni punya ini USD kan? USD. Jangan buat. Okay. So ini yang today punya. 26564. Okay. So beza semalam punya dengan hari ni punya. Okay juga tu bang. Okay lah kan. Dapat jugalah sikit walaupun tak banyak. Better than nothing. So it's up to us lah kalau kita nak benda-benda macam ni. Still ada risk. Contoh kalau kita ambil kalau kita gunakan multiplier yang tak berapa ngam dengan dia punya ni. Okay, contohnya kita ambil yang pelik-pelik lah. Nampak macam besar. Contoh kita ambil Kodak ni. Kodak ni sekejap. 4.82 lah. Semalam 12,000. So ni makin kuat. Dia laju. 2 hari lepas dia dalam 20k.
Hari ni dah drop sampai 4,000. So cepat dia turun. Dia macam kita main Mastodon dulu lah. Oh, Sebab okay, faham. coin ni dia coin baru tahun ni keluar. So dia punya earning dia cepat turun. So Macam too good to be true lah. yes, too good to be true lah. Tapi kalau kita bernasib baik, kita mungkin boleh dapat banyak. Okay. So macam ni kan. So yang ini tetap risiko. Sebab apa? BNB boleh turun, Steel pun boleh turun. Harga dua-dua ni boleh turun. BNB kita tak tahu harga fix dia berapa, Steel pun kita tak tahu harga dia berapa. So harga dia mungkin boleh turun, drop. Kalau BNB pun turun lagi, drop, lagi sakit lah kita. Betul. So ada juga yang inaktif ni dekat Sifa dan tak bergerak apa. So berhati-hatilah. Ada coin yang tak bergerak, dia dah mati. So tapi kita boleh kalau dah mati macam ni, tetap kita boleh unliquid balik. Lepas tu kita pecahkan balik, lepas tu kita carilah coin lain kita nak. Duit tak hilang. Oh, kita akan hilang value lah. Hilang value, yes. Value mungkin turun. Value coin tu mungkin turun. Sebab tu aku kata pilihlah coin yang stable coin macam ni. BUSD, USDT yang patch tu, yang dia pegang dengan USD, lebih selamat sebab harga dia turun naik dia tak jauh. Dan jangan pilih coin-coin yang memang macam DAI ni, kita tak tahu siapa dia punya owner dia. So kita tahu dia punya kekuatan dia macam mana. Adakah dia lebih stable, dia akan stable macam BUSD di bawah Binance, insya-Allah okey. Macam USDT di bawah Tether, memang dah lama, memang tak ada masalah. So yang ini coin-coin yang kuat lah. BUSD, USDT antara coin yang kuat. USDC pun dah lama, cuma kita tak jangan guna je. USDC aku tak ingat siapa dia punya owner dia. USDT dah lama dah, betul. USDT very long, memang dah lama. Tapi orang kata lebih selamat lah, coin-coin ini lebih selamat. Kalau kita nak ambil coin-coin yang pelik-pelik macam ni, boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak ambil yang coin-coin yang tinggi, yang nyesat sampai 8,000 apa semua ni terpulang, sebenarnya tak ada masalah pun. Cuma kita kena ingat, dia punya keuntungan dia tak fix. Lepas tu harga dia boleh turun, kita tak tahu sebab ada dia turun tu makin turun ataupun macam mana, kita tak tahu. So before kita nak guna, buatlah sedikit study which coin yang kita rasa selamat dan kita boleh earning more. So agak kena berhati-hatilah. Tapi kalau kita nak tengok, kena tengok dekat growing fee ni tadi lah, growing file ni tadi. Baru kita nampak kita punya. Kalau kita nak tengok dekat kita punya Binance Wallet Exchange ni, tak boleh tengok. Tak ada. Aset dia tak keluar. Kalau nak tambah aset, kena tambah aset lah kat sini. Okay. So katakan kita nak tengok pakai phone, boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. So untuk phone, aku nak tarik ini sekejap. Aku masuk guna phone sekejap Mana pula meet aku kat phone. Okay. Okay, ni phone punya app lah. Okay, kalau phone punya app, aku guna ni, SafePal. Okay, aku dah install SafePal. Okay, sama juga SafePal ni. Kan kita ada private key tadi dekat guna Binance Smart Chain kan. Okay, kita masukkan private key tu masuk dekat sini, dia akan show apa yang kita ada dekat Binance Smart Chain tadi. Dia akan connect dengan Binance Smart Chain. Okay, so katakan kita nak tengok, tekan dekat bahagian bawah ni yang ada petak ada petak-petak tengah-tengah tu. Okay, dekat sini ada PancakeSwap,
DeFi punya ni bawah ni BSC punya swap pun ada juga. Kita boleh pilih lah burger lah, sushi lah, apalah. Ini BSC punya swap. Okey, katakan kita nak tarik growing file, kita tekan bahagian atas tu dekat search deck. Yang atas kali ni search tu. Tarik je growing file. Dan dia akan connect dengan kita punya ledger kita lah dekat ni tadi. Dashboard kita. So dashboard dia sama jugalah, nampak. Oh, ni bagus. So kita boleh monitor dekat phone lah kita punya portfolio kita. Okay. Saya ada satu soalan abang. Ya. Wallet kita tu kena sentiasa online ke atau kita boleh offline? Dia macam Coinomi lah, tak kisah kau nak tutup tak guna pun. Tak ada masalah kan? Tak masalah. Asalkan dari nombor tu je lah. Faham? Dia macam Coinomi. Okay. Sebiji macam Coinomi lah senang cerita. Dan maksudnya kalau kita tak pakai, kita boleh off lah. Yes, kalau kita tak pakai kita boleh off. Okay. So dekat sini ada kat sini kita boleh tambah BTC, kita boleh add BTC dekat kita boleh hantar BTC kat sini lah. So dia ada ni wallet address dia. Tekan kat tepi bawah ni yang 13 kat depan. Okey tak? Yang pakai 13 kat depan ni. 13 ni protokol apa dia pakai? Lupa lah. BTC pun dah ada dah campur-campur protokol kan. So kalau dekat kita punya dekat PC nak masukkan BTC tak boleh. So kita guna kat sini lah kita tekan add kat bawah ni. Okay, tambah BTC punya ni. Boleh kita masukkan BTC dekat gunakan SafePol lah. Sebab dekat kita guna Binance Smart Chain dekat PC dia tak ada BTC. I see. Okay, so better guna SafePol jugalah kalau nak masukkan BTC. Tapi still boleh tukar juga nanti dekat value DeFi ataupun PancakeSwap. Okay. So ya. Okay, so sampai sini ada yang tak faham apa dia value DeFi, apa dia PancakeSwap. Basically PancakeSwap dengan value DeFi ni adalah website basically adalah website di mana dia membenarkan kita untuk simpan, ada orang tukar trade untuk kita. Tapi lebih selamat lah sebab pasal dia pun, kalau bagi aku lah, daripada simpan ASB sekarang baik simpan kat sini. Aku siap buat keluar 20k SBU masuk sini. Wow. Patut lah. Tapi kalau 20k dah naik sampai 5k, okey lah bang. Kan, tapi tu kata rezeki lah. Tapi benda ni baru lagi. Sebenarnya benda ni dah lama. Before this dah ada. Cumanya kita tak tahu. Before this aku buat USDC. Aku pakai ni. Before this aku pakai kan apa nama ni, Wave Exchange. Before this aku pakai Wave punya wallet. Dan last year memang dia dah buat yang USDT punya.
Salah. Banyak sangat password aku pun lupa lah. Dulu pakai Wavekeeper. Dulu aku buat ini investment, aku ambil ini Neutrino Staking USDN. USDN ni stablecoin untuk Wave. Dia pakai Wave punya teknologi USDN. Dan aku stake itu last year dalam 400 USD. Lepas tu aku keluarkan, aku dapat dalam 460 USD, dapat 60 USD jugalah tambahan. Okay, not bad lah bagi aku masa tu. Betul. Yang ujung-ujung tu semua percentage je. Yearly percentage. Yearly percentage, okay. Yearly percentage. Tapi yang ni pakai Wave. Tapi aku ajar tadi pakai Binance Smart Chain. Okay. So depend lah, sebab aku tak pernah guna algorithmic trading ni. Aku tak pernah try, so susah aku nak cakap. Tu sampai 100% tu USDT for example. Tapi algorithmic trading ni aku tak pernah guna lah. Biasanya aku pakai tu Neutrino Staking sebab aku ada USDN. Okay. So depend lah, kalau kita nak buat, so terpulang, tapi cuma kena study sikit lah. Macam Wave Exchange dia dah berbeza sikit dengan Binance. Binance dia guna Ethereum punya smart contract BP20. Wave dia pakai Wave punya contract, so berbeza lah. Tapi depend on kita jugalah kalau kita nak guna yang mana. Masa dulu ialah aku tak study sangat. Lepas tu bila dah tahu yang ni, aku nampak ni lebih stable, lepas tu lebih banyak coin lebih banyak stable coin yang aku boleh staking, aku pilih ni lah sebab dia lebih banyak stable coin. Pilihan stable coin tu banyak. Kalau kita nak ambil USDT saja ke buy ni, tengok dia turun tadi 70 kan. Dia tadi turun 61. Dia tak fix, sebab tu kata benda fix, kita takut dia jadi riba ataupun kita takut dia jadi salah. So yang ni memang kita tahu dia tak fix. Dia boleh turun atau naik sesuka hati dia memang tak fix. Okay. Tapi ada juga dalam coin ni, ada yang lending punya coin. Yang itu aku tak sure macam mana nak check. Maksudnya dia punya lending ni, dia jadi macam dia lending, dulu kita panggil macam pinjam lah lending. Takut yang situ ada riba, tu aku takut. So aku tak cari yang tu. Biasanya kalau lending ni dia fix, dia punya persen ni fix. Dia tak bergerak, tak turun naik. Okay. Tapi macam mana nak check dia ada lending atau tidak, aku tak sure macam mana nak cari. So depend lah, kalau kita nak guna yang mana satu yang kita rasa sesuai dengan diri kita. Macam ni pun dia turun naik, kita tak semestinya fix lah. Okay, contoh tengok dekat value refi tadi, dekat mana tadi, refi dekat growing fi ni, contoh kita ambil, kalau kita tekan BUSD ni kan, yang ni lah USDT BUSDT ni, kita tekan gambar tanda soal ni. Okay, ni kita nampak transaction kita yang pertama. Yang ni aku masukkan mula-mula itu deposit aku berapa. Okay, sekarang ni dia tunjukkan berapa pool detail kita berapa. Yang pending reward ni aku tak sure dapat bila. Sebab aku tak pernah jumpa lagi. Sama ada dia automatic masuk ataupun tidak. Kalau tengok dekat kita punya SafePol tadi, dah ada tau WB swap tu. Mungkin kalau bila kita stop dia baru dia masuk sekali, kemungkinan lah. Tapi aku tak pernah dapat lagi, so aku tak sure sebab macam mana dia dapat ni, aku tak sure macam mana. Tapi ini transaction kita yang pertama lah, deposit kita yang masuk. Lepas tu kat sini full detail kita, berapa kita dapat. Dia akan tunjuk secara basic je. Okay. Nak tengok ni, kat sini lah kenaikan kita berapa based on daily ni. Sebab
Semalam pun aku 4 K lebih apa ni? Lebih hari ni dapat dalam 200 lebih kot. Tak sure lah. Sebab tak cek sangat hari-hari kan. Kita nak cek hari-hari tu malas agak. So ada ni 451. Dengan 500%. Tapi yang ni akan turun naik juga sebab based on kita punya yang ni juga. Cake dengan steel ni. Kalau cake dengan steel ni turun, kita mungkin dapat ke penurunan juga kat sini nanti. Sebab yang ni tak stabil. Yang dua ni tak stabil. Yang 4 ni stable. 1, 2, 3, 4 ni stable. Cake dengan steel ni dengan yang ni tak stable. Okay. Dekat pancake swap ni pun kita boleh buat juga. Sama juga. Tapi nak tengoklah kat mana persen yang lebih tinggi. Sebab everybody aku tak nampak kat sini. Tak tahu internet aku problem ke apa. Ataupun dia memang website dia ada problem ke apa. Dia tak tunjukkan dia punya APY dia berapa. Kat sini 0.1% unstacking fee if withdrawn within 7 to hours. Maksudnya kalau kita withdraw dalam kurang daripada 72, dia akan ada unstacking fee kita kena baca juga lah sikit apa yang ni. Tapi kita boleh withdraw anytime we like lah. Sebab benda ni bukannya scam. Bukannya benda yang kata nak kena tunggu, nak withdraw ke apa, nak kena tunggu. Nampak? Aku dah dapat 0.003 deposit. Penambahan. So nanti deposit ni dia akan auto stack masuk dan withdraw balik. Oh, okay, nice, faham. Sebab yang ni adalah compounding. Bermaksud bila dia dapat saja share, dia akan terus masuk ke withdraw nanti. Dia akan ada masa lah sikit, dia akan masuk automatic compounding. So kita yang tu tak payah buat apa-apa lah. Tak payah buat apa-apa. Okay. Jangan pula tekan compound all ni sebab kalau tekan dia akan tambah fee lagi. Biar je. Yang ni tak payah tekan. Untuk 4 coin yang save tadi? Semua sekali. Dia akan auto compound. Kita pakai WeSave ni, dia auto compound. Kalau kita pakai WeFarm ni dia tak auto compounding. Faham. Kalau kita pakai WeFarm, dia tak auto compound. Itu beza dia. Sama ada kita pakai WeSave atau WeFarm lah. Kalau kita nak pakai WeSave, tak nak compound, kita ambil WeFarm. Kalau kita nak compounding, kita ambil WeSave. Okay. Tapi farm tu nampak dia punya tu tinggi sikit nak kata WeFarm. WeFarm ni ada gak yang tinggi jugalah. Based on yearly kat ni. Ni based on yearly lebih kurang je. USD, BNB, USD, BSD 49%. Yang ni WeSave tu lebih kurang tak? USDT tinggi sikit. Dia ada turun naik juga. Yalah. Okay. That's the same. Tapi basically kita kena ingat kalau yang ada dua coin macam ni, kita kena liquidkan dia dulu, baru kita boleh masukkan. Okay, sebab dia kena liquid ni bermaksud dia gabungkan coin tu, baru dia boleh appear kat sini. Itu maksud dia. Dan bila kita dah tak nak bila kita withdraw, let's say kalau kita nak withdraw $1, kita pilih tekan $1. Kalau kita tak nak ambil tekan yang bawah ni, kita nak manual pun boleh. Kita unstake and withdraw, kita akan unstake yang $1 ni je. Dia akan masuk dekat deposit balik, lepas tu kita remove liquidity, dia akan pecahkan semula. Remove liquidity akan usik yang ada dalam deposit je? Ya, dalam deposit saja. Okay. Remove liquidity dia akan usik yang dalam deposit saja. Yang withdraw ni dekat dia orang punya lagi. Faham, okay. Okay. So, ada soalan? Yang lain? Ya, oh ya, kau ada sini ya. Okay, buka mic kau.
Ada Mei ada. Boleh faham tak? Masuk separuh ni. Tak apa. Handphone ada record dah ni. Ada aku record. Nanti tengok balik lah. Nanti aku bagi recording. Dekat luar ni sekarang ni. Berasap. Dekat luar. Kepala. Kau Pelan-pelan. korang yang tak ada basic crypto, yang ni jadi susah tau. Pelan-pelan kayu. Pelan-pelan kayu insyaAllah. Tapi benda-benda macam ni, orang kata macam aku dah malas trade forex, so aku lebih ke arah ni lah. Sebab bagi aku lebih safe. Sebab aku pernah merasa buat masa note, aku pernah merasa mining, aku pernah merasa trading. So aku nak cari benda yang safe, selamat untuk duit aku. So aku pilih yang jalan selamat lah. Nampak relax sikit je. Relax sikit. Ni mula dia tu lah. Mula tu. Nak susun tu lah. Lepas tu dah okey lah. Kita nak faham dulu macam mana nak buka wallet, macam nak safetykan wallet kita, macam mana nak tukar-tukar coin kita. Itu kena tahulah. Kita kena, kalau contoh tadi kita ada BUSD, USDT. So kita kena swap coin kita untuk jadi dapatkan BUSD dengan USDT, baru kita boleh combinekan dia, baru kita boleh stakingkan dia. So nak kena tahu benda-benda macam tu dulu. So ada WeSwap, PancakeSwap tu macam mana nak swap juga. So banyak benda yang kena faham lah. Dekat sini kalau dekat bahagian PancakeSwap ni, dia punya ni bahagian trade lah. Kalau kita nak swap dia punya coin, exchange. Okay. Encik Zam, tak ada sepatah dua kata Encik Zam. Okay, kalau tak ada, aku nak stop dulu recording. Kita nak stop dulu recording. Kita boleh tanya.